Lampu atas saya tutup ke? Ha? Kenapa terpotong pada abah? Mana? Tukang set lah. Kita orang tak letak ujung sebab dah jatuh. Astagfirullah. Belum, Miss. Bah, dan bah. Dah 14. Ha? Tengah 14. 14. Kau tengok, di bawah tengok. Biarlah. 15. Baru ini dia masuk. Nak jadi gas. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah
wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Pertamanya, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk kita meneruskan kuliah live online kita. Dan pada malam ini kuliah live online kita disponsor ataupun ditaja oleh Surau As-Sabirin. Ya, Surau As-Sabirin, SBCR, Saujana Utama. Terima kasih kita ucapkan kepada ahli jawatan khas surau dan seluruh ahli jamaah surau atas anjuran dan penajaan ini. Pada malam ini kita nak menyambung bacaan kita nak cuba menamatkan bacaan tafsiran kita ke atas tafsiran ayat-ayat yang terkandung di dalam surah Al-Adiyat, di mana kita berbaki 2 ayat lagi, iaitulah ayat 10 dan ayat 11. Kalau tuan-tuan klik ataupun tekan pada status yang saya letakkan di situ, yang ada nota menyebutkan dapatkan nota kuliah di sini, ya, nombor 1 tu dalam kurungan, tekan kat situ, ya, tuan-tuan terus akan masuk kepada blogspot.com bekal selepas mati. Ya, bekal selepas mati, ya, dia terus pergi kepada artikel penafsiran terjemahan surah Al-Adiyat ayat 9 hingga 11. Ayat 9 kita telah baca pada pertemuan kita yang telah lalu. Kita dah habis ke ayat 9. Maka pada malam ini kita jangan buang masa, kita masuk kepada ayat yang ke-10, iaitulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa hussila, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa hussila ma fis sudur. Maksudnya, dan dikumpulkan serta didedahkan apa yang terpendam di dalam dada. Apa yang terpendam di dalam dada. Kalau ayat 9, ayat yang menyebutkan tentang Allah membongkar apa yang ada dalam bumi, apa yang ada dalam kubur, apa yang ada dalam tanah. Maka ayat 10 ini Tuhan menyebut pula Tuhan juga membongkar apa yang ada di dalam jiwa manusia, apa yang ada di dalam hati manusia, atas tujuan untuk hisab, atas tujuan untuk hisab dan menghitung amalan-amalan yang kita lakukan selama kita berada di atas dunia ini. Selama kita berada di atas dunia ni, tuan-tuan. Tujuannya Tuhan nak hisab, Tuhan nak kira. Kalau ada amalan kita, adalah benda yang boleh dikira. Kalau tak ada amalan kita, tak adalah apa yang boleh dikira oleh Tuhan. Sebab itu kita hendaklah menyiapkan banyak amalan kita, supaya
ada besok, supaya sibuk besok, sibuk para malaikat nak menghisap dan menghitung amalan-amalan kita. Supaya kalau kita sibuk di atas dunia ini dengan melakukan amalan-amalan ibadah, maka besok para malaikat akan sibuk untuk menghisap, menimbang, menghitung amalan-amalan kita. Jangan pula di hari kiamat besok amalan baik kita tidak ada. Tidak ada amalan baik kita untuk dihisap oleh para malaikat. Sebaliknya, yang ada banyak pula tu. Yang ada dan banyak amalan-amalan jahat. Wa'liyazubillah. Amalan-amalan dosa. Amalan-amalan maksiat. Banyak dihitung oleh para malaikat besok. Wa'liyazubillah. Kita mintalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita, malaikat besok sibuk menghitung amalan baik kita, dan tidak sibuk menghitung amalan dosa kita, amalan maksiat kita. Sebenarnya tuan-tuan, kita bukan sahaja tak mahu dosa kita dihisap. Kita bukan sahaja tidak mahu dosa kita dihisap. Malah kita sebenarnya kalau boleh tak nak dihisap pun. Kalau boleh kita tak nak pun kena hisap. Tetapi golongan yang hanya satu golongan sahaja yang terlepas daripada penghisaban Allah, yang terlepas daripada perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah golongan mati syahid. Syahid akbar, syahid besar. Bukan syahid kecil, syahid besar. Mati dalam medan peperangan fi sabilillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahaja yang kalau dia mati, amalannya tidak dihisap, tidak dihitung, dia terus pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun kalau sekiranya dia masih berhutang, tertangguh juga. Kalau dia masih ada hutang yang belum dibayar, maka tertangguh juga. Namun orang yang mati syahid ini, mudah untuk orang lain menghalalkan hutang. Sebab apa? Di antara kelebihan orang yang mati syahid ialah dia boleh menarik 70. Dia boleh membawa bersama-samanya 70 orang lain masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang mati syahid tu ada hutang dengan kita, tentu kita nak halalkan hutang dia supaya dia akan masuk syurga. Dan bila dia masuk syurga, tentulah antara 70 orang yang dia bawa adalah kita. Tentulah 70 orang yang dia bawa adalah kita, kerana kita telah berjasa kepadanya, dan kita telah banyak jasa besar kepadanya. Dan jasa lebih besar ialah menghalalkan hutang sehingga dia jadi berjaya masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi golongan yang tidak dihisap hanyalah golongan yang mati syahid sahaja. Selain daripada itu kena hisap. Jadi untuk mengelakkan daripada dihisap, tak boleh elak. Semua orang kena hisap. Semua orang kena hitung. Termasuk sahabat-sahabat Nabi, antaranya Abdul Rahman bin Auf. Termasuk antara yang dihisap dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia di antara yang lambat. Nabi jumpa lambat di padang mahsyar. Nabi dah risau dah. Sahabat lain Nabi dah nampak muka. Ada 10 sahabat Nabi sebut nama. Nabi nampak dalam mimpi Nabi.
Nabi nampak ada 9 orang sahabat dah ada dah di padang mahsyar, dah ada dah dalam syurga. Nabi bimbang sebab Abdul Rahman bin Auf tak ada lagi. Nabi cari, Nabi tanya pada sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya tuan-tuan, nampak muka Abdul Rahman bin Auf baru masuk. Baru masuk syurga. Nabi pun lega sebab nampak dah Abdul Rahman bin Auf. Nabi pun tanya, kenapa lambat? Kata Nabi. Lalu kata Abdul Rahman bin Auf, sebab dihisap, terhenti di tempat hisap. Abdul Rahman bin Auf ni hartanya banyak, dia orang kaya. Dia orang kaya, hartanya banyak, tuan-tuan. Dia dapatkan cara yang halal, dia belanjakan pun cara yang halal. Itu pun lama juga tempoh dihisap hartanya. Ya? Jadi kita ni nak elak daripada tidak dihisap, tak boleh. Oleh kerana itu kita nak memudahkan hisap kita. Nak memudahkan hisap kita. Salah satu cara supaya proses penghisaban kita jadi mudah, tuan-tuan, apa dia? Salah satu cara supaya proses penghisaban kita jadi mudah ialah dengan memaafkan dosa orang lain kepada kita. Sebab tu tuan-tuan, kita dengar para ulama, mereka ini walau dicaci, walau dimaki, walau difitnah, walau dituduh dengan bermacam-macam tuduhan, mereka tenang. Dan bila ditanya, mereka sudah sedia memaafkan dosa orang yang berdosa kepada mereka. Mereka sudah bersedia memaafkan dosa orang yang mengumpat mereka, yang memfitnah mereka, yang menuduh mereka dengan bermacam-macam dosa. Bila ditanya, kenapa mudah sangat maafkan dosa orang lain? Kenapa mudah sangat ampunkan dosa orang lain? Maka jawapan mereka tidak lain dan tidak bukan, ialah kerana mereka tak nak susah dihisap dan dihitung di padang mahsyar. Kalau ada orang ada dosa dengan kita, nanti ketika Allah nak hisap dosa orang tu yang melibatkan dosa dia dengan kita, kita pun terlibat dengan penghisaban itu. Kita pun terhisap dengan proses penghisaban itu. Kita pun tunggu sama, dibicarakan sama, susah sama. Sebab tu para ulama yang saya pernah dengar, Tok Guru Ni Aziz, yang saya pernah dengar Tok Guru Haji Hadi. Kalau Tok Guru Ni Aziz ni dia dah meninggal dunia lah, tuan-tuan. Kalau Tok Guru Haji Hadi belum lagi meninggal dunia. Saya dengar kenyataan Tok Guru Haji Hadi. Dia sudah memaafkan dosa orang yang memfitnah dia, dosa orang yang mengumpat dia, dosa orang yang menuduh dia macam-macam. Tuduh dia terima rasuah 70 juta. Kononnya ada bukti, kononnya ada dokumen. Orang yang tak tahu apa-apa pun dengar cerita daripada jauh pun percaya cerita sebelah pihak. Percaya kepada pihak yang menuduh, percaya cerita pihak yang menuduh. Percaya cerita pihak yang menuduh. Tak nak menyiasat, tak nak tabayun, tak nak dengar cerita daripada dua-dua belah pihak, tak nak menyiasat dua-dua belah pihak, dengar cerita sebelah pihak sahaja, kemudian tumpang memfitnah. Dosa. Benda mengumpat ni kalau betul dosa sama. Orang kalau mengumpat kita dengar, dosa sama. Kalau dia menipu, 2 kali dosa. Kalau dia tak menipu, dia cerita benda betul, dia cerita benda benar, dan dia mengumpat, kita dengar, berdosa. Kalau dia cerita benda tak betul, 2 kali dosa. Sebab tu tuan-tuan, kita elakkan diri kita daripada nak campur sibuk urusan orang lain. Ni orang Melayu ni tuan-tuan, masyarakat netizen Malaysia ni, kalau hal rumah tangga orang tu, ya Allah, cukup suka campur hal rumah tangga orang.
Kalau kena artis bercerai, berbakul-bakul artis tu kena fitnah, kena maki. Kita tak tahu cerita, tuan-tuan. Saya ingat ustazah saya di sekolah cerita. Dia kata rumah tangga orang jangan campur. 4 penjuru tu je yang tahu, dia kata. Orang yang ada di luar 4 penjuru dia tak tahu cerita apa-apa, kata ustazah tu. Orang yang duduk dalam 4 penjuru tu dia tahu cerita sebenar. Jadi orang yang duduk di luar 4 penjuru tu jangan campur. Jangan campur. Menyebelahi mana-mana pihak pun jangan. Ni artis, saya cerita pasal artis-artis bercerai ni tuan-tuan. Ada yang hentam suami. Dalam banyak kes suami lah kena hentam. Yang tukang cerai kena hentam. Yang banyak kes lah. Sebab masyarakat kita ni bila cerai je, suami salah, menceraikan tu salah. Sebab hukum menceraikan tu haram. Dia tak tahu hukum cerai tu masih harus. Kenapa Tuhan mengharuskan penceraian? Tentulah ada sebabnya. Walaupun Tuhan sebenarnya tak suka penceraian, tetapi kenapa Tuhan haruskan? Tentu ada sebabnya. Tentu ada kes-kes terpencil. Tidak ada jalan lain melainkan penceraian. Sebab tu bila ada kes rumah tangga, bila ada kes orang lain bercerai, kita jangan campur. Jangan menyebelahi mana-mana pihak. Saya tak suruh tuan-tuan pilih nak sokong mana-mana pihak. Tak. Saya kata jangan menyebelahi mana-mana pihak, sebab kita tak tahu cerita sebenar. Kita tak tahu apa yang berlaku. Nanti kita buat dosa je. Kita sokong pihak A, silap-silap kita berdosa. Kita sokong pihak B, silap-silap kita berdosa. Macam Ustaz Rosli Abdul Jabbar selalu cerita. Ustaz Rosli Abdul Jabbar selalu cerita dalam Facebook dia. Bukalah Facebook Ustaz Rosli Abdul Jabbar. Banyak cerita rumah tangga suami isteri bercerai. Dia kata suami kata macam ni, isteri kata macam ni. Suami ada alasan, isteri ada alasan. Dan kata Ustaz Rosli Abdul Jabbar, selalunya yang banyak cakap lepas cerai ni isteri. Ni kata Ustaz Rosli Abdul Jabbar. Ini Facebook Ustaz Rosli Abdul Jabbar. Ada satu kes tu, lepas cerai, isteri dia bawa mak dia sekali mengumpat bekas suami dia. Bila bekas suami dia datang rumah Ustaz Rosli Abdul Jabbar, Ustaz Rosli tanyalah suami dia. Kok nak suami dia nak maki isteri dia berbakul-bakul pula. Tapi suami dia kata, tak apalah Ustaz, jodoh kami dah tak panjang. Itu antara dia dengan saya. Saya tak tahu, itu serah pada Allah lah. Dah bercerai dah pun, jodoh dah tak panjang, sudahlah, cukuplah. Sepatah pun suami dia tak cerita pasal isteri dia. Ini salah satu contoh. Sebab itu Ustaz Rosli Abdul Jabbar beri pesan, kita jangan campur. Kita tak tahu. Kita bukan orang yang terlibat untuk tahkim ke apa ke, bukan pegawai mahkamah. Kita bukan pegawai pegawai agama, majlis agama. Kita bukan. Jangan campur. Jangan sokong mana-mana pihak. Sebab kalau kita sokong, takut tersalah sokong. Sebab tu kita kena faham. Sebab tu nanti kita buat dosa besar je. Kalau kita campur, kalau kita sokong, kita bimbang nanti persaudaraan putus. Kerana orang bercerai, kita campur, putus adik-beradik. Putus adik-beradik. Pasal apa? Pasal orang bercerai, kita campur, adik-beradik putus. Ni kena faham tuan-tuan. Kalau kita tak campur adik-beradik, tak putus. Saudara mara tak putus. Saudara mara tak bergaduh. Tapi kita campur urusan keluarga orang lain, putus persaudaraan adik-beradik. Tuan-tuan kena faham dalam soal yang seperti ini. Sebab tu kita hendaklah mengurangkan bahawa supaya kita dihisap, dihitung oleh Allah. Jangan campur urusan orang lain. Jangan sebelahi mana-mana pihak. Biar mereka dengan Allah. Kalau suami salah, biar suami jawab depan Allah. Kalau isteri salah, biar isteri jawab depan Allah. Jangan jadi sebab bergaduhnya orang lain, berpecah belahnya pihak lain. Ini satu perkara yang kita kena faham. Tapi orang Melayu kita, masyarakat kita tak boleh.
Memfitnah orang ni adalah hidangan lazat bagi mereka. Selain daripada kambing bakar, selain daripada apa nama ni, ondeh apa? Oden, selain daripada oden, selain daripada budu cecah dengan badurian, dengan tempoyak, hidangan yang paling lazat dan istimewa bagi mereka ialah memfitnah, campur tangan urusan rumah tangga orang lain. Dengar sebelah pihak, terus buat keputusan. Kita kena faham, tuan-tuan, urusan rumah tangga ni urusan rumit. Kita tak boleh faham dengan mudah. Hanya bak kata ustazah saya lah. Saya rasa ustazah saya ni pun dah arwah. Hari tu saya pernah dengar cerita, dia dah meninggal dunia. Saya ingat kata dia, betul lah cakap dia, hanya orang dalam 4 penjuru rumah tu je yang tahu. Hanya orang dalam 4 penjuru rumah tu je. Orang yang di luar penjuru, dia tak tahu apa-apa cerita. Tanya belah isteri, macam-macam cerita keluar. Tanya belah suami, apa barangkali suami ada cerita dia. Jadi kita jangan campur mana-mana, tuan-tuan. Selamat masyarakat, selamat orang lain. Cukuplah mereka berdua bercerai. Jangan sebabkan orang lain pula bergaduh. Jangan sebabkan orang lain pula tak bertegur siapa. Cukuplah suami isteri ni dah bercerai, cukup. Jangan jadikan orang lain bergaduh pula. Ini kita kena faham, tuan-tuan. Sebab tu antara usaha kita untuk memudahkan proses penghisaban amalan kita besok, jangan campur urusan orang lain. Kemudian kalau orang tuduh kita, jangan jawab, tuan-tuan. Ini saya nak ajar, tuan-tuan. Ini cara saya lah. Kalau tuan-tuan setuju, tak setuju, sudah. Tu tuan-tuan punya hal. Cara saya ialah, kalau orang, saya nak memudahkan hisab saya besok, kalau orang tuduh saya macam-macam, saya diam je. Sebab kalau saya jawab, dia akan jadi lebih panjang. Pergaduhan akan lebih besar. Perbalahan akan jadi lebih rumit. Jadi saya pilih untuk tidak jawab. Biarlah dia nak tuduh apa-apa, dan saya dah maafkan dia. Apa pun dia tuduh saya maafkan. Lebih-lebih lagi kalau adik-beradik, saya maafkan. Dengan ikhlas saya maafkan misalnya. Saya maafkan. Saya maafkan. Tapi saya tak nak jawab. Sebab kalau saya jawab, dia jadi lebih panjang. Hari ini ada Facebook. Oh sedap, jadikan Facebook mahkamah. Mahkamah rumah tangga. Ada orang suka menjadikan Facebook mahkamah rumah tangga. Camkanlah, tuan-tuan. Suami atau isteri yang jadikan Facebook sebagai mahkamah rumah tangga, pasti mereka akan bercerai satu hari nanti. Camkanlah, tuan-tuan. Bacalah Facebook, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa ada suami atau isteri jadikan Facebook sebagai mahkamah rumah tangga, camkanlah, akan sampai masa mereka bercerai nanti. Kerana Facebook bukan mahkamah rumah tangga. Rumah tangga ni bincang 4 penjuru. Bincang 4 penjuru. Ini kita kena faham dalam persoalan yang seumpama ini. Okey, tuan-tuan. Sebab tu saya pilih sikap, saya tak nak jawab. Kalau orang tuduh saya tak nak jawab. Kalau tuduhan dia asyik lalu depan mata, saya elakkan. Saya buat apa yang patut. Saya belok ke, saya apa ke, supaya saya tak nampak tuduhan dia. Maka saya tak sakit hati, saya pun tak bermusuh dengan dia, saya pun hati jernih, maafkan dia. Kalau sekiranya dia bersalah, maafkan dia. Itu cara saya untuk tidak memanjangkan pergaduhan dan permusuhan, tuan-tuan, ya. Baik. Okey. Jadi, tuan-tuan, kita ni nak memudahkan Tuhan hisap kita besok. Memudahkan Tuhan hisap apa yang ada dalam jiwa kita besok, ialah dengan cara kita memaafkan. Tak rugi kita memaafkan orang lain, tuan-tuan. Kita boleh masuk syurga dengan memaafkan orang lain. Orang tu belum tentu masuk syurga. Dosa dia dengan kita mungkin dah selamat sebab kita maafkan dia, tapi dia dengan Allah wallahu alam lah. Tapi kita yang banyak memaafkan ni, kita yang banyak memaafkan, insya-Allah laluan mudah untuk kita
memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tuan-tuan, baik. Apa nama ni? Firman Allah. Kita sambung balik ayat tadi tuan-tuan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hussila ma fis sudur, dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hussila ma fis sudur. Berkata Ibnu Abbas di dalam mengulas ayat 10 ini, ayat yang berbunyi wa hussila ma fis sudur ini, maknanya, saya maafkan tuan-tuan orang yang buat dosa dengan saya, termasuk orang yang beritahu gigi saya rongak sekarang. Nampak dalam dalam rakaman. Saya tahu ada orang yang kata gigi Ustaz rongak lah. Kat belah bawah ni saya tunjuk ni kan. Saya maafkan, saya ampunkan dosa dia. Ya tak apa saya ampunkan. Nak terus umpat lah. Ya pasal gigi rongak tu. Dia orang gelap besar tu pasal dia orang tengah mengumpat. Saya tahu. Saya tahu sangat, insya-Allah. Guru ni Tuhan gerakkan hati dia. Baik. Wa hussila ma fis sudur. Berkata Ibnu Abbas di dalam memahamkan ayat ini, maknanya memperlihatkan dan menzahirkan apa yang selama ini dirahsiakan dalam diri mereka. Ya? Maknanya Tuhan nak tunjuk benda yang kita sembunyikan selama ini. Kita ni tuan-tuan, kalau Tuhan tak sembunyikan kita, kalau Tuhan tak sembunyikan aib kita, maknanya kita ni malu dah. Tak keluar rumah dah kita. Sebelum COVID-19 pun kalau kita keluar rumah dah pakai mask, tutup muka supaya orang tak kenal kita. Kalau Tuhan tak pelihara dan tidak jaga maruah kita, tidak tutup aib kita, tetapi kita jadi orang yang tetap jadi orang yang bermaruah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala yang jaga maruah kita, jaga apa yang kita sembunyikan. Dan dalam Islam pun tuan-tuan, tidaklah kita disuruh mendedahkan keburukan kita. Dosa-dosa silam kita tak disuruh dedahkan tuan-tuan, kecuali pendedahan tu ada faedah. Misalnya ada seorang kawan saya, anak murid saya, kerja dekat RTM, dia berhenti dah. Saya tak nak sebutlah nama dia dulu, tak nak sebut nama dia. Dia berhenti dah, tapi dia cerita dia pernah minum arak tuan-tuan, sampai dia hampir mati sebab minum arak. Sebab ada satu hari tu tuan-tuan, dia mabuk, dia tak sedar diri, dia tidur dekat tingkap hotel. Dia tutup aircon, dia buka tingkap hotel tu, dia tidur dekat dinding tingkap hotel tu. Bangun-bangun dia terkejut, dia tepi dinding tu. Kalau dia jatuh ke bawah, mati hancur dia, patah riuk dia tuan-tuan. Tapi dia selamat. Dan apa yang menyelamatkan dia? Yang menyelamatkan dia adalah pesanan ibu ayah dia. Apa pesanan mak bapak dia? Dia kata raja, dah tersebut nama pula dah. Tapi saya sebut raja je lah. Siapa yang kenal raja ni kenal lah. Dia pun benarkan. Dia kata, Ustaz ceritalah kisah ni. Dia benarkan. Ustaz ceritalah kisah ni pada orang lain biar dapat faedah. Mak bapak dia pesan. Dia kata, raja, kau apa pun diri kau, apa pun kau jadi, semayang jangan tinggal. Dia kata, kau nak jadi perompak ke, penyamun ke, apa ke, semayang jangan tinggal, kata mak dia. Jadi Ustaz, saya ni walaupun kaki tonggang botol arak, walaupun kaki kuat minum arak, tapi semayang saya tak tinggal tuan-tuan, saya tak tinggal. Walaupun Khamis malam saya mabuk arak, tapi pagi tengah hari Jumaat tu saya bangun mandi tuan-tuan. Saya bangun mandi tuan-tuan pula dah. Saya bangun mandi Ustaz, bangun mandi, pergi masjid, semayang Jumaat, salat Jumaat, tak tinggal. Tak tinggal. Itulah satu hari Ustaz, saya malam tu saya mabuk, siang tu saya semayang Jumaat, tiba-tiba khatib tu khutbah tentang arak.
Dia kata orang yang minum arak ni semayang dia tak diterima 40 hari. Orang yang minum arak 40 hari solat dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun menung, Allah, aku semayang ni tak guna. Semayang aku tak diterima oleh Allah selama 40 hari. Nak kena tunggu 40 hari pula baru solat aku diterima. Kalau macam mana kalau aku mati dalam tempoh 40 hari, macam mana? Akhirnya atas dasar itulah Ustaz, saya bertaubat. Saya berhenti minum arak. Dan saya jadi anak murid Ustaz ni. Saya anjurkan kuliah di RTM ni. Masa tu ada kuliah Zuhur tiap-tiap hari bekerja di auditorium Piramli, tuan-tuan. Di RTM tu ada satu auditorium namanya Auditorium Piramli. Saya dulu juga ada jadual sebulan 2 kali kalau tak salah saya di Auditorium Piramli itu. Beri kuliah Zuhur kepada kaki tangan RTM yang nak mendengar kuliah Zuhur. Yang nak mendengar kuliah Zuhur. Sebab itu tuan-tuan, sebenarnya Islam ni tidaklah suruh kita dedahkan keburukan kita. Kecuali mendedahkan keburukan itu ada gunanya, ada faedahnya untuk orang lain, tak apa, dedahlah. Tapi kalau tak ada gunanya, jangan dedah. Saya pernah ditanya oleh seorang perempuan. Dia kata, Ustaz, saya dengan suami dah berkahwin 50 tahun lebih lah. Dah 50 tahun dah. Awal 50 tahun lah. Lebih sikit je. Lebih tahun 2 je. Hidup kami aman Ustaz. Baik. Rumah tangga kami Ustaz. Baik. Baik sungguh. Tapi Ustaz, dia kata, ada satu rahsia saya simpan bersama suami saya. Iaitu sebelum saya kenal suami saya pernah terlanjur buat jahat Ustaz dengan orang lain. Dengan kekasih lama. Saya terlanjur buat maksiat Ustaz. Saya terlanjur. Tapi tak jadi apa-apalah. Lepas tu saya jumpa suami saya ni, berkahwin dan sebagainya, macam sampai sekarang. Perlukah saya cerita pada suami saya Ustaz? Saya berasa dosa kerana merahsiakannya. Perlukah saya cerita pada suami saya? Yang saya kata tak perlu. Kerana hukum agama kata tak perlu. Bagaimana kalau dia tahu Ustaz? Kalau dia tahu nanti macam mana? Saya kata masa tu baru puan hadapi apa yang patut puan hadapi. Buat apa puan nak cari penyakit sekarang? Suami puan lelo dan puan pun dah terlanjur, puan dah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa tu dosa puan pada Allah. Islam tak suruh beritahu. Dan kebetulan sebelum tu ada satu kisah, seorang perempuan pula umur dah 60 tahun bersama suami. Umur 60 tahun lah. Tidaklah dia berkahwin selama 60 tahun. Dia dah kahwin dengan suami dia sehingga umur 60 tahun. Elok je aman damai. Dia cerita kisah lama, bercerai. Masa 60 tahun tu bercerai. Cerai. Jadi saya kata tak payah puan, simpanlah. Simpan, doa, minta Allah tutup. Sampailah dua-duanya mati. Kalau takdirnya tahu juga, masa tu barulah puan hadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu beritahu. Kerana Islam begitu tuan-tuan. Ini kita kena faham dalam persoalan ini. Kecuali kita memang khianat, itu cerita lain. Baik. Jadi wa'usila ma fi sudur. Kata Ibnu Abbas, maknanya memperlihatkan dan menzahirkan apa yang selama ini dirahsiakan dalam diri kita manusia. Banyak benda kita simpan dalam hati kita tuan-tuan. Banyak. Macam sekarang ni ada orang mesej dekat saya tengah ceramah ni, moga Ustaz sihat, amin. Kata sahabat saya nama Sujud Esmon. Sujud Esmon ni sahabat baik saya tuan-tuan. Allahu Akbar. Selalu doakan saya. Masa saya nak bedah pun dia doakan saya. Noranita Zainal, saya Ustaz ada niat, sebab lama tak jumpa, makin muda Ustaz, yang tumbuh belum penuh gigi. Dia beritahu dia ada niat.
Masya Allah. Dia rasa takut pula kot. Nuranita ni tak apa, jangan takut, saya dah maafkan. Dia kata dia kata saya ada niat nak bercakap, apa nama ni, ustaz dah berumur tapi gigi tak tumbuh juga ke. Nampak? Ya. Ini jenis yang menzahirkan, tuan-tuan. Ini jenis, janganlah ketawa lebih-lebih. Ini jenis yang menzahirkan. Ada yang dia tak zahirkan dalam tu. Dia simpan dalam hati je. Dia tak tulis dekat rakaman ni, dia tak tulis, tak keluar. Dekat saya punya live ni tak keluar. Tapi dalam hati dia bercakap. Gigi ustaz rongak lah bawah. Dia rongak lah bawah. Makin handsome. Tak apalah. Kalau kesimpulan dia makin handsome, tak apa. Tapi kalau dia kesimpulan dia lain pun, saya maafkan juga. Jadi kita ni, tuan-tuan, banyak benda kita simpan dalam hati kita. Sebenarnya banyak dosa kita simpan dalam hati kita. Nanti Allah dedahkan di padang mahsyar. Waktu tu Allah dedah. Sebab tu kita jangan banyak buat dosa. Kita boleh sorok kat dunia, tapi di akhirat tak boleh sorok. Tak boleh sorok di akhirat, tuan-tuan. Nanti Allah tunjuk satu persatu. Lebih-lebih lagi dosa yang melibatkan orang lain. Dosa dengan Allah, kita boleh taubat, minta ampun, Allah ampun, tutup. Tapi dosa sesama manusia, kalau kita tak minta maaf, kalau kita minta maaf, dia maafkan, selesai. Tapi kalau dia tak maafkan, akan didedahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hussila, berkata Ibnu Abbas, mana tadi? Wa hussila ma fi sudur, dicirikan, dibezakan, dibezakan dan diperlihatkan apa yang ada di dalam dada dari kebaikan dan kejahatan. Allah asingkan mana yang baik yang ada dalam dada, Allah letak setempat, tunjuk, hisap. Mana kejahatan yang ada dalam dada, Allah kumpul setempat, hitung, timbang, hisap, dan diberi permarkahan. Kalau kita tak ada kebaikan, apa Allah nak tunjuk? Apa Allah nak senarai, tuan-tuan? Bayangkan besok kita di padang mahsyar. Ini proses perhitungan. Hamba Allah yang bernama Hishamuddin Ibnu Abdul Aziz, ibunya bernama Aisyah binti Muhammad Ali. Okey, sekarang kita tengok amalan-amalan kejahatannya. Banyak derit-derit keluar, tuan-tuan. Lepas satu-satu keluar amalan kejahatan. Malu kita depan Allah. Ditayang dengan penuh canggih videonya. Videonya dengan macam-macamnya. Kemudian diisytiharkan pula. Sekarang kita tengok, hitung hisap pula amalan kebaikannya. 2-3 perkara je, tuan-tuan. Tak malu kita. Dosa banyak tersenarai. Dosa banyak tersenarai. Tapi pahala tak banyak. Pahala tak banyak. Malu kita depan Allah, malu kita depan manusia lain. Ini kita kena faham dalam persoalan yang seperti ini. Kemudian, tuan-tuan, wa husilama, berkata Ibnu Abbas, dipertontonkan Ubaid bin Umair, Sa'id bin Jubair, Yahya, dipertontonkan. Kata wa husilama fi sudur, itu maksudnya ialah amalan baik jahat kita yang ada dalam hati kita, yang kita simpan dalam hati kita, dipertontonkan. Wa husila, dengan membari ataskan huruf ha. Ada juga yang kita, kalau kita ni bacaan Imam Hafsin, Abu Hafsin, kita baca ha tu dengan baris depan, husila. Tetapi ada juga ulama yang membaca husila dengan hasila. Ha tu dibaris ataskan, hasila. Membari ataskan huruf ha dan huruf sad. Hasala, hasala. Dia tak baca husila, depan ha bari bawah sad, dia baca hasala. Sebab tu kalau kita jadi makmum, imam baca hasala ma fis wa hasala ma fis sudur.
Janganlah pula kita subhanallah, subhanallah. Janganlah pula kita subhanallah, subhanallah. Kita ingat imam tu salah. Imam tu balik Mesir, balik Jordan, balik Yaman. Kalau dia baca bunyi lain daripada kita, tak payah tegur lah. Kalau ada ustaz-ustaz lain nak tegur, biar ustaz tu tegur. Kita kata dalam hati, imam ni balik Mesir, sebelah ni ustaz dari Jordan, diam je tak tegur. Tak salah lah tu. Kita jangan. Yang sebab ada juga ulama membaca dengan wahassala ma fis sudur, ya. Kemudian wahassala ma fis sudur, maknanya menghimpunkan apa yang ada dalam hati dari kebaikan dan kejahatan, dan menzahirkan apa yang adalah ia disembunyikan, memperlihatkan apa yang disembunyikan di dalam hati sehingga tidak ada jalan lagi untuk menyembunyikannya. Kita tak ada jalan dah. Benda yang selama ni kita simpan dalam hati kita didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tak ada jalan dan nak menyembunyikannya. Asal kata at-tahsil, mengeluarkan hati dari penutupnya, ya, mengeluarkan hati. Hasala tu, at-tahsil tu asal daripada perkataan husila atau hasala, dan asal perkataan at-tahsil tu ialah mengeluarkan hati dari penutupnya. Hati ni dia ada dinding, dia ada benda yang tutup hati kita, dia ada benda yang mendindingi hati kita, sehingga kita boleh sembunyikan apa-apa yang ada dalam hati kita. Di padang mahsyar nanti Allah buka dinding itu. Allah buka apa yang dikendaki dengannya di sini, penzahiran apa yang disembunyikan di dalam dada, dan diberi ganjaran atas apa yang demikian itu. Kalau yang disembunyikan itu dosa, diberilah dosa. Kalau yang disembunyikan dalam dada itu kejahatan, fitnah, umpat keji, tuduhan-tuduhan yang apa nama ni, yang liar, tanpa apa nama ni, tanpa usul perisa, dapatlah dosa. Apa yang kita simpan dalam hati ialah dosa orang lain, kejahatan orang lain. Kita tutup, kita simpan, kita tak cerita dengan orang lain, dapatlah kita pahala kerana menyimpan dosa orang lain. Dan kita juga dapat pahala kerana menyimpan amalan kebaikan kita. Tidak kita ceritakan untuk menjadi riak, tidak kita ceritakan untuk menjadi sum'ah, merosakkan amalan-amalan pahala kita itu. Ya, kita habiskan tu, ada satu lagi. Ya, akhir sekali. Diperlihatkan wa usila ma fis sudur, diperlihatkan dan diperjelaskan apa yang ada dalam hati dari niat, i'tiqad dan selainnya. Ya, apa saja yang ada dalam hati kita, niat kita dilihat juga. Sebab apa niat diperlihatkan? Sebab niat buat baik ada pahalanya. Niat buat baik ada pahalanya. Niat buat jahat tak ada pahala. Ya, dosa pun tidak. Pahala memang tak ada lah. Dosa belum. Dosa kita niat tak dapat dosa. Bila kita buat baru jadi dosa. Tapi kalau baik kita niat, dapat dah pahala. Buat, bertambah lagi pahala. Jadi niat yang kita simpan, niat nak buat baik yang kita simpan itu diberi pahala oleh Allah SWT. Berbanyaklah berniat nak buat baik. Tapi jangan niat tipu Allah. Dengan orang kita boleh tipu. Kita kata aku ni sebenarnya nak teringin nak belanja engkau makan. Hampir teringin nantilah bila-bila. Sebenarnya kita tipu je. Tak teringin pun nak belanja dia makan. Tak apalah, kita boleh tipu. Tapi dengan Allah kita tak boleh tipu. Kalau kita niat betul-betul, Allah tahu kita berniat betul-betul. Dan Allah tahu kita betul-betul tak mampu nak tunaikan niat kita, dan Allah akan beri kita pahala di atas niat yang kita, kebaikan yang kita lakukan itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya kira cukuplah pada malam ini kuliah kita, live kuliah online kita. InsyaAllah kita habiskan ayat 11 ni. Ayat 11 ni
pada kuliah yang akan datang hari Jumaat minggu depan kalau tak salah saya ada, kita akan sambung ayat sebelah ni. Saya dah prepare tafsiran surah Al-Baqarah bermula dengan kelebihan dan keutamaan surah Al-Baqarah. Jadi saya akan memulakan surah Al-Baqarah, tuan-tuan. Jadi siapa yang nak ikut belajar surah Al-Baqarah dengan saya, memahamkan surah Al-Baqarah dengan saya minggu depan insya-Allah. Kalau sempat lah. Kalau kita habis ayat sebelah ni, masa ada lagi, kita akan masuk surah Al-Baqarah. Ya, jadi boleh ikut daripada awal sampai akhir. Sayyidina Umar dia ambil masa 12 tahun nak menghabiskan mempelajari surah Al-Baqarah. Sayyidina Umar Al-Khattab 12 tahun dia belajar surah Al-Baqarah. Kita berapa tahun belajar surah Al-Baqarah? Umar Abdul Aziz 8 tahun. 8 tahun. Cepat sikit, dia orang muda kot, cepat sikit banding ayah dia. Ayah dia 12 tahun. Jadi kita, tuan-tuan, berapa tahun pula nak mengaji surah Al-Baqarah? Sebab surah Al-Baqarah ni gedung Al-Quran. Surah Al-Baqarah ini adalah ibu Al-Quran. Adalah gedung. Ibu tu Fatihah, Ummul Quran Fatihah, tapi dikatakan gedung, khemah. Al-Baqarah ni adalah gedung ataupun tempat paling luas yang ada dalam Quran itu, simpanan paling besar. Jadi insya-Allah nanti kita akan bermula dengan tafsiran surah Al-Baqarah. Bersama-sama lah, ikuti bersama-sama saya kuliah ini live online ini. InsyaAllah kita berdoa lah, tuan-tuan. Saya nak ambil masa sikit untuk berdoa kepada arwah ibu bapa kita, adik-beradik kita yang telah meninggal dunia sebelum kita kita masih hidup. Menjadi kewajipan kita lah, tugas kita mendoakan mereka, menjadi kewajipan kita mendoakan mereka, sebab mereka pergi dulu sebelum kita. Jadi insya-Allah kita doakanlah arwah ibu bapa kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, ibu bapa mertua kita, untuk mereka dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala di kubur sana. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami.
Dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami kecil-kecil lagi. Di antaranya Allah, izinkan aku menyebutkan Aisyah binti Muhammad Ali. Ampunkanlah dosa arwah almarhumah Aisyah binti Muhammad Ali. Ampunkanlah dosa ayahku Abdul Aziz bin Haji Muhammad Daud yang masih kau sihatkan dan kau panjangkan umurnya ya Allah. Ampunkanlah juga almarhum adikku dan adik-beradik kami semua ya Allah. Ampunkanlah arwah adik-beradik kami semua ya Allah. Dan izinkanlah aku menyebut nama arwah adikku Umar bin Abdul Aziz ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa arwah ibu bapa mertua, ampunkanlah dosa adik-beradik kami semua ya Allah. Ampunkanlah adik-beradik kami semua ya Allah. Juga ampunkanlah dosa arwah ibu bapa mertua kami ya Allah. Izinkanlah aku menyebut ibu bapa mertua kami semua ya Allah. Kami yang sedang menadah tangan, kami yang sedang mengaminkan, ampunkanlah dosa arwah ibu bapa mertua kami semua. Dan izinkan aku menyebut di antaranya Haji As'ad bin Munadi, di antaranya arwah Indra Warman bin Anis. Ampunkanlah ya Allah arwah-arwah mereka yang telah pergi mendahului kami. Sayangilah mereka ya Allah, kasihilah mereka ya Allah. Janganlah kau azab mereka di dalam kubur itu ya Allah. Ya, kami mengeri ya Allah mengenangkan ilmu tentang alam barzah yang kami pelajari ya Allah. Kami terkenang ula syuja'ul aqra, kami terkenang kala jengking ya Allah. Kami terkenang malaikat mungkar nakir yang garang dan alat-alat pemukulnya ya Allah. Kami mendengar tentang api yang datang daripada 4 penjuru kubur itu ya Allah. Kami dengar tentang azab-azab yang ada dalam api neraka, termasuk himpitan kubur ya Allah. Ya Allah, janganlah semua ini kau kenakan ke atas mereka ya Allah. Hindarkan mereka daripada azab-azab ini ya Allah. Hindarkan mereka daripada himpitan kubur ya Allah, daripada api yang keluar pada 4 penjuru kubur mereka ya Allah. Jangan kau bakar kubur mereka ya Allah, tapi kau cahayailah kubur mereka ya Allah. Nawwir qulubahum, nawwir qulubana wa qulubahum. Cahayailah kubur-kubur kami besok ya Allah, dan cahayailah kubur-kubur mereka, arwah-arwah yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma ighfir lana wa li zawjina wa li auladina wa li akhwanina fid din. Ya Allah, ampunlah dosa isteri dan suami kami ya Allah, dosa anak-anak kami, dosa saudara mara kami, adik-beradik kami yang dalam agama, kan darah atau kerana agama, dosa mereka yang menyayangi kami dan kami juga menyayangi mereka, dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami, dosa orang-orang beriman, dosa orang-orang muslimin yang dengan rahmat dan kasih sayang Kau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, Allahumma ja'alna muqimas salah wa min zuriyatina. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendirikan salat. Jadikanlah kami dan zuriat-zuriat kami ya Allah. Ahmad Nur Silahuddin bin Syamuddin, Ainina Mardiyah binti Syamuddin, Ahmad Maizuddin bin Syamuddin, Fadil Nur bin Syamuddin, Nazir bin Kahar Mubakar, Nazirul Mubin bin Kahar Mubakar, Nur Fatihiyah binti Muhammad Arifin, Nur Mawarni binti Cik Harun, Ahmad Irfan, Anas Irfan bin Ahmad Nur Silahuddin, dan seluruh zuriat-zuriat kami yang sedang menadahkan tangan ini ya Allah. Seluruh anak-anak kami dan cucu-cucu kami yang sedang menadahkan tangan ini ya Allah. Jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang mendirikan salat ya Allah.
yang memberatkan salat ya Allah, yang menitik beratkan ibadah salat ya Allah. Jadikanlah ya Allah, kami tak nak masuk syurga kami saja ya Allah. Kami nak anak-anak kami juga dalam syurga. Kami nak cucu-cucu kami juga dalam syurga ya Allah. Oleh kerana itu, kau jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat, anak-anak kami, cucu-cucu kami dan seluruh zuriat kami ya Allah. Allahumma tawil, dan jadikanlah salat-salat kami salat-salat yang khusyuk. Allahumma tawil umrana wa sahih ajsadana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana. Allahumma ij'al dinana dinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa islamana islam al-muslimin wa imanana iman al-mu'minin wa a'malana a'mal al-salihin wa niyyatana niyyat al-mukhlisin wa zunubana ya Allah, ذنوبنا يا الله، ذنوبنا يا الله، ذنوب المستغفرين. Jadikanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang kau ampunkan sebelum kami mati ya Allah. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. Ya Allah, permudahkanlah untuk kami ketika kami sakarat nanti ya Allah. Permudahkanlah sakaratul maut kami nanti ya Allah. Nawwir alaina kuburana, cahayailah kubur-kubur kami nanti ya Allah. Terangilah kubur-kubur nanti kami nanti ya Allah, dan terangilah kubur-kubur arwah mereka yang mendahului kami ya Allah. Allahumma a'idna min azabil kubur. Ya Allah, peliharalah kami daripada azab kubur. Peliharalah arwah-arwah yang mendahului kami daripada azab kubur. Allahumma a'idna min fitnatil kubur. Peliharalah kami daripada fitnah kubur. Peliharalah kami dan arwah-arwah yang mendahului kami daripada fitnah kubur. Dan peliharalah kami dan arwah-arwah yang mendahului kami daripada azab api neraka. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ahyina bil iman, ahyina bil iman, ahyina bil iman. Hidupkanlah kami dengan iman ya Allah. Hidupkan kami dengan iman. Lupakanlah kehidupan kami sebelum ini ya Allah, tapi kehidupan yang akan datang ya Allah. Hidupkanlah kami dengan iman. Amitna alal iman. Apa yang lebih penting ya Allah, nanti kau matikanlah kami dengan iman juga ya Allah. Matikan juga kami dengan iman ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu bersama-sama dengan mereka yang beriman dan arwah-arwah yang mendahului kami yang beriman. Ya Allah, Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Allah makhtim lana bihusnil khatimah. ولا تختم علينا يا الله، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا. Kami telah menzalimi diri kami ya Allah, dengan banyak melakukan dosa dan maksiat ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami ya Allah, wa tarhamna, kalau kau tak sayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Pasti ya Allah, pasti kami akan jadi golongan yang amat rugi di hari kiamat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi insya-Allah. Umur panjang, doakan kita semua umur panjang. Jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.